زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تعسر وتم بخير أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam yang berbahagia ini di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam majlis ilmu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'syaral muslimin wal muslimat rahimakumullah. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung perbahasan kitab Ta'limul Muta'allim Tariqa At-Ta'allum, mengajar penuntut ilmu cara-cara untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid darin amin. Seseorang penuntut ilmu hendaklah bersabar, menahan tuntutan diri dan hawa nafsunya. Kata seorang penyair, innal hawa lahwal hawanu bi'aini wa sari'u kulli hawa sari'u hawani. Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah lamunan kehinaan itu sendiri. Kerana hawa nafsu ini akan menjatuhkan tuannya di dalam kehinaan. Disebabkan kerana menurut tuntutan hawa nafsu, ia akan membawanya kepada kehinaan. Dan orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu, maka dia telah dikalahkan oleh kerendahan. Dan kemudian orang tersebut akan menjadi orang yang terhina. Ini kita dah bahaskan pada minggu yang lalu berkenaan dengan antara sifat-sifat penuntut ilmu hendaklah bersabar. Bersabar dengan gurunya, bersabar ketika memilih manhaj ilmunya, dan bersabar ketika memilih sesuatu tempat pengajian. Ya? Kerana kata penyair, orang yang tidak bersabar maknanya dia telah dikalahkan oleh kehinaan. Ya? Orang yang mengikut hawa nafsunya, hawa nafsu ni sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Maka orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu, maka dia terjatuh ke dalam kehinaan. Itu makna dia. Penuntut hendaklah bersabar dalam sebarang percubaan dan dugaan. Penuntut ilmu ni macam-macam dugaan waktu kita nak menuntut ilmu ni. Ya? Dugaan bila kita bekerja, kadang-kadang kita ada komitmen dengan kerja hakiki kita, maka masa untuk kita menuntut ilmu tu dah terbatas. Kita dah kurang dah masa untuk nak tuntut ilmu seperti mana seorang penuntut ilmu yang belajar di sekolah-sekolah, ya, mahat-mahat tahfiz ataupun di pusat-pusat pengajian. Ini bezalah kita, kan? Kita ni dah berkerjaya, dah berkeluarga, ya? Sebab tu kata ulama, tafaqahu qabla an tasur. Waktu kamu ada tu, waktu muda kamu, gunakanlah untuk tafaqquh fid din. Ya, gunakanlah untuk menuntut ilmu sebelum kamu menjadi pemimpin. Bila dah jadi pemimpin keluarga, maka kita dah tak ada masa dah untuk nak tuntut ilmu. Itu maknanya. Ada orang berkata, khazanah cita-cita itu tersimpan di dalam banyak dugaan. Khazainul muna fi qanatiril mihan. Ini kata ulama, ya. Khazanah cita-cita itu tersimpan di dalam banyaknya dugaan. Jadi sebab ni saya kurang suka sikit tuan, kalau diterjemahkan semua benda, ya. Dia tak meletakkan perkataan dia yang asal. Dia terjemah dalam bahasa Melayu tapi ditinggalkan perkataan yang bahasa Arab. Sebab kerana antara kelebihan kitab ni tuan, ya. Kitab Ta'limul Muta'allim ni antaranya kitab ni dipanggil Kitabul Adab, dipanggil, ya. Kitabul Adab. Selain daripada adab dalam ilmu, ya, berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu, kitab ini juga kitab bahasa Arab yang tinggi. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, adab ni
mempunyai dua makna yang berbeza. Ya. Satu makna adab yang kita faham lah, ya, adab yang baik, akhlak yang mulia. Itu dipanggil sebagai adab. Ya. Satu lagi adab menunjukkan kepada makna kesusasteraan, ya, sastra Arab. Adab yang kita belajar syair dalam bahasa Arab, ya, yang kita belajar nusus, ya, kita belajar nathru, kita belajar asy'aru, maka itu pun dipanggil sebagai adab. Bahasa Melayu kita panggil sastra. Sebab adab ni perkataan asal dia bermaksud sesuatu yang cantik dan sesuatu yang halus. Kan sastra ni kan cantik tuan-tuan. Tak? Sastra ni halus. Maka adab pun maknanya merujuk kepada sastra. Jadi tuan-tuan, kitab ta'lim muta'allim ni antara kitab adab yang tinggi. Maksudnya kitab sastra yang sangat tinggi. Kenapa tuan-tuan? Kerana dimasukkan syair-syair yang lama. Syair-syair tahun 300 Hijriah yang dulu. Ya, ini syair ni pada masa ni adalah masa-masa yang terbaik, masa kegemilangan bagi bahasa Arab itu sendiri. Masa tu bahasa Arab masih terjaga. Ya, dia tak macam sekarang ni. Sekarang ni bahasa Arab ni dah bercampur baur dengan bahasa-bahasa yang lain. Masa zaman Nabi dulu, sebelum zaman Nabi, ya, zaman nenek moyang Nabi, bahasa Arab ni sangat terjaga bahasanya. Kan? Sebab tu, bila orang kata orang Arab ni orang jahiliah, bukan maksud orang yang bodoh sebenarnya. Jahiliah ni maksudnya sifat ataupun akhlak yang buruk. Kalau nak kata bodoh, nak kata jahil, maka orang Arab dia tak akan mampu mencapai tahap kesusasteraan yang tinggi. Sebelum zaman Nabi pun dah ada ramai penyair-penyair yang hebat. Ada Mutanabbi, ya, ada Umrul Qais. Ini semua penyair-penyair yang hebat. Tapi bila zaman berlalu, ya, apabila kerajaan Islam meluaskan, ya, empire-nya, maka bercampurlah dengan masyarakat yang lain, bercampur dengan bangsa yang lain. Maka bila bercampur dengan bangsa yang lain, bahasa pun bercampurlah juga. Dia masuk pengaruh-pengaruh luar, ya, bahasa Yunani, bahasa Parsi dan sebagainya. Maka keaslian bahasa Arab tu makin lama makin berkurang, makin kurang kualiti dia. Sebab tu kitab ta'lim muta'allim ni antara kitab sastra yang masih terpelihara kualitinya dari segi kesusasteraan, dari segi ilmu sastra. Sebab tu kita kurang gemarlah sikit, ya. Kalau sebahagian berterjemah, dia terjemahkan semua benda tanpa meletakkan perkataan yang asal. Saya lebih suka kalau diletakkan kalimah asal, kemudian diterjemahkan. Itu lebih baik tak? Itu lebih baik. Jadi bila orang baca sekali, orang tahulah rupanya ini perkataan dia. Khazainul muna fi qanatiril mihan. Bila sebut tu kan cantik. Bila kita sebut tu, manalah tahu kalau ada orang nak hafal. Kotlah ada orang kita ni, dia minat nak hafal kalimah-kalimah Arab. Ya? Ada ibu-ibu kita, bapa-bapa kita yang dia minat nak hafal, maka dia boleh hafal. Sebab tu kitab terjemahan sebaiknya dikekalkan teks bahasa Arab dia yang asal. Ya? Tapi kalau ditulis macam ni, ditulis terus bahasa Melayu, terjemahan tu mungkin salah dan mungkin betul. Tak. Tapi kalau orang reti bahasa Arab, dia tengok balik, terjemahan bahasa Melayu ni macam tak kena. Tengok balik teks asal dia bahasa Arab, memang tak kena. Kan? Jadi dia boleh betulkan semula, ataupun dia boleh rujuk kepada penulis yang asal, kata ini sebenarnya terjemahan ni kurang tepat. Saya cadangkan terjemahan ni gini. Maka itu kan suatu yang baik, kan? Itu satu perkara yang baik. Dia boleh jadi gitu. Khazanah cita-cita itu tersimpan di dalam banyaknya dugaan. Yakni sesiapa yang ingin mencapai cita-citanya hendaklah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Telah dibaca kepadaku sepotong syair yang dikatakan kepunyaan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam, yang Allah memuliakan mukanya, yakni karramallahu wajhah. Maksud yang Allah muliakan wajahnya tadi ni, karramallahu wajhah. Ada orang kata karramallahu wajhah ni Syiah yang sebut. Tak betul tuan-tuan. Ada pula. Semua kalau sebut Sayyidina Ali je Syiah semua. Letihlah kita bagi ke Syiah semua. Bagilah ke kita sama. Tak. Kerja duk bagi ke Syiah. Ya? Sebut ni sikit Syiah. Sebut ni Syiah. Asal nama Sayyidina Husain, ya? Nama Sayyidina Hasan, Syiah ni semua. Tak betul macam ni tuan-tuan. Ya?
Okey lagi lah nama Sayyidina Hussein, nama Sayyidina Hasan, daripada bubuh nama yang pelik-pelik yang ada sekarang ni. Tak? Siti Almera Alza. Elok. Bubuh nama kereta tu kan. Tak? Saya tengok tuan-tuan, ada satu web ni, ada satu dalam Facebook ni, dia orang duk sebar. Dia orang buat macam poster kecil-kecil tu kan. Dia tulis nama-nama indah dalam Islam. Kemudian dia letakkan nama itu, diletakkan makna dia. Wallahi, daripada awal saya baca sampai habis saya baca, saya tak pernah dengar dalam bahasa Arab nama-nama. Mana-mana dia ambil perkataan tu, kita pun tak faham. Tak faham apa kita baca. Dari mana dia ambil pun kita tak tahu. Ada yang perkataan tu sebahagiannya nampak macam bahasa Arab sikit, kan? Tapi ditukar jadi nak ke barat-barat sikit. Contohnya pemimpin, pemimpin. Dibubuhlah nama anak tu Raisha. Anak dia dibubuh nama Raisha. Raisha apa makna tuan? Raisha ni sebenarnya Raisah. Rais. Nama dalam bahasa Arab Raisah, pemimpin. Raisha apa makna? Mari mana Raisha ni? Raisha ni mari mana? Bila Raisha dia takkan jadi Rais, dia takkan jadi Shin, dia takkan jadi Sin. Tak, dia jadi Shin, Ra Ya Shin. Dia bukan jadi Ra Ya Sin, kan? Raisha, tuan-tuan tahu tak Raisha ni apa dia? Raish ni apa dia? Bulu burung. Bulu burung. Elok bubuh nama gitu. Dia punya nak bubuh nama anak tu, kan? Tak tanya orang dah. Tak tanya orang. Tanyalah alim. Tanya orang alim. Bukan tanya dengan Google. Bukan tanya dengan Facebook. Kadang-kadang buku-buku, nama-nama dalam Islam tu, saya bila baca, pening kepala. Pening kepala baca tengok nama buku-buku dalam Islam. Nama-nama indah dalam Islam. Bukan itu yang dituntut untuk kita baca. Bukan pergi buka buku, pergi pasar raya, beli buku-buku yang, inilah buku-buku nama-nama indah dalam Islam. Buka-buka, tak tahu benda dalam tu. Aram tak tahu benda apa nama-nama dalam buku tu, kan? Dia terjemah benda pun kita tak tahu. Siapa yang terjemah buku tu? Siapa yang tulis dan bagi tahu nama tersebut dalam buku-buku tu, kan? Ini berat tuan-tuan. Raish ni boleh lagi lah. Maksudnya kita boleh takdir lagi lah, kan? Tapi kalau Risha, dia bubuh nama anak dia Rish. Nampak macam cantik dia, kan? Risha. Maksud dia padahalnya maknanya bulu burung. Bulu burung yang berterbangan. Lepas tu anak keluar malam tak balik-balik lah. Bulu burung terbang merata, kan? Tak balik dah rumah. Kacau gitu. Bubuh nama benda Almera. Kita tak tahu dari mana perkataan Almera tu. Mungkin kereta tu lah nak. Nissan Almera tu. Bubuhlah tu kan. Almera Nissan Drive to the Future. Bubuh nama macam tu kan. Senang. Tanyalah dekat orang, kan? Tanya dekat tutup guru, tanya dekat alim, baru betul nama-nama tu. Tapi dia tak nak lah tanya, kan? Kalau tanya untuk guru nak bubuh nama apa anak saya ni? Kamu nak bubuh nama apa? Saya nak bubuh nama anak saya huruf A. Boleh tak guru huruf A? Kalau huruf A ni Aisyah sesuai, Aisyah. Aisyah ni ramai sangat dah untuk guru. Ramai sangat dah nama Aisyah. Tak nak nama Aisyah. Nak bubuh nama apa? Bubuhlah nama-nama yang terkenal, kan? Di kalangan para sahabiah, isteri-isteri Nabi SAW. Khadijah tak ada dah anak zaman sekarang nama Khadijah. Ada orang zaman sekarang, orang perempuan zaman sekarang nak bubuh nama anak dia nama Khadijah. Mana ada? Tak ada dah nama Khadijah. Kalau ada pun nak bubuh tu nama tu, walaupun dia ada perkataan bahasa Arab, tapi dia nak bunyi tu macam ke barat-barat sikit. Khadijah tak nak. Katie nak. Katie. Baru nampak barat sikit. Dia tak tahu anak tu nak jadi apa nanti. Sedangkan nama ni tuan, nama ni adalah akhlak. Nama ni adalah doa kepada anak tersebut. Kita bubuh nama anak kita tak tahu makna, kan? Berat kita tuan. Kan? Berat kita. Dan disunatkan kalau nama tadi yang kita bubuh tu tak ada makna, disunatkan kita tukar nama tersebut. Tukar nama tersebut.
Nak tukar nama kena pergi Jabatan Pendaftaran tak? Kena naik mahkamah kan? Ya, untuk tukar nama tu. Naik mahkamah tak? Naik mahkamah. Ya? Kena tukar nama tu. Kalau nama tu tidak ada makna. Ya. Kalau nama tu makna tak elok, tuan-tuan, nama makna tak elok, wajib tukar. Ya? Wajib. Ya? Kalau tidak membawa maksud yang tidak elok. Ya? Maksudnya kalau nama tu dia tak boleh nak ihtimal lagi makna tersebut. Macam Raisha tadi, bolehlah kita ihtimal kepada Raisah. Kan? Walaupun dalam bahasa Arab tu ada perkataan Raish. Raish ni bulu burung. Tapi dia nak dekat-dekat dengan Raisah, pemimpin. Ya? Bolehlah kita ihtimal lagi. Kita pinjamkan makna perkataan yang terdekat. Tapi kalau tak boleh ihtimal, pindahkan, kita tukarkan kepada nama yang lain. Ya? Contoh nama apa? Nama Damia. Damia nama elok mana tuan? Damia. Ya? Damia dalam bahasa Arab, Damia. Dalam bahasa Arab dia ada hamzah di belakang dia. Ya? Damia. Elok nama tu, tak ada masalah. Damia ni bukan maksudnya makna dia dam, ya, dam. Bukan maksud dia orang panggil darah tu tak, ya. Tu makna yang lain, ya, tu tulisan yang lain. Dia tak betul. Jadi yang betulnya damia ni maksud maknanya eloklah, ya, maknanya elok. Jadi kena tanya dulu, kan? Tanya dulu. Saya tidak katakan semua nama ni tidak ada makna, tak. Saya tak katakan begitu. Tapi kadang-kadang kebanyakan daripada orang-orang kita ni, dia gemar nak bubuh nama yang pelik-pelik pada anak dia. Ya? Dia nak anak dia ni nama ni glamour. Kan? Sampaikan sekarang ni ada dah nama-nama anak, ya? Nama-nama anak yang baru lahir ni tak ada huruf vokal pun. Semua huruf konsonant belaka. Huruf vokal tak ada dah. Ya? Jadi pelik nama-nama anak kita sekarang ni. Ya? Tuan-tuan tahu siapa paling teruk sekali? Ya? Bila kita bubuh nama anak kita macam tu. Cikgu lah. Cikgu lah yang paling teruk sekali. Ya? Ketika kita menyeronokkan diri kita, ya, dengan bubuh nama anak kita macam tu, cikgu yang paling teruk sekali. Ini luahan hati pada guru. Tak? Ya? Sebab dia orang nak kena buat laporan setiap minggu, kan? Setiap tahun nak kena buat laporan. Tengok nama, ya Allah, pening kepala. Macam mana nak eja ni? Nama ni, ya, nama macam ni, nama macam tu, macam-macam. Bubuh nama anak ni senang buat, ya, Israel. Ya, bubuh nama Israel. Ya. Anak balik, dia balik ke rumahnya, lama tak balik, kan? Ketuk pintu, Assalamualaikum. Kan? Mak ada, siapa kat luar tu? Israel. Pensan terus mak dia, ingat Israel mari dah cabut nyawa. Ya. Telefon mak dia, tengok naik nama Israel. Jadi mak dia lebih ingat pada mati. Ya. Jibril, ya, Jibril ni makna dia Abdullah, ya. Jibra ni abdun. Jibra ni dalam bahasa Hebrew, bahasa Israel, kan? Jibra abdun, il tu Allah, ya. Jibrail, Abdullah maksudnya, kan? Maksudnya hamba Allah. Israel pun sama juga, Israel tu Izra abdun, il maknanya Allah, ya. Israel Abdullah. Boleh bubuh nama malaikat, boleh tuan. Syekh Jibril, tuan kenal Syekh Jibril? Antara qari dunia, kan? Antara qari berasal di Qahirah, Mesir. Syekh Jibril ni tuan, di Mesir, di Qahirah, dia akan jadi imam solat sunat tarawih pada malam yang ke-27 di bulan Ramadan. Kan? Dia akan jadi imam di Masjid Amrul As. Ramai orang datang malam tu untuk solat tarawih, kerana diimamkan oleh seorang qari yang terkenal, iaitu Syekh Jibril. Sebab tu kita pun di kalangan pelajar Malaysia kita buat gurau lah ke sana. Malam ni Jibril turun malam ni. Malam ni Jibril turun di Qahirah. Dekat mana? Masjid Amrul As. Ya. Tuan-tuan try lah sekali. Ya. Malam ke-27 Ramadan, Syekh Jibril akan turun di Masjid Amrul As. Tuan-tuan try lah tengok berapa lama dia berdiri tu. Diri waktu waktu rakaat 12 rakaat tu, 8 rakaat dia buat. 8 rakaat tu biasa lagi. Tapi waktu dia baca doa kunut, tuan-tuan akan tengoklah. Lama tak lamanya dia berdiri baca doa kunut. Hampir 2 jam tuan-tuan baca doa kunut. 2 jam. Saya kebetulan, saya kali pertama datang masa tu, tak tahulah Syekh Jibril ni dibaca lama. Kan? Waktu solat witir tu saya sakit perut. Sakit perut tak jadilah sembahyang. Nak cari tandas, ramai sangat orang. Nak pergi tandas pun tak jumpa tandas. Dan sekali saya duduk tepi je.
tengok kawan kita ni, bila baca doa kunut 2 jam tuan, daripada angkat tangan macam ni, makin perlahan sampai ke sini dah. Punya lama berdiri. Ada yang berdiri makin lama makin jadi duduk dah dia. Tak? Lama sangat baca doa kunut. Syekh Jibril. Maksudnya boleh bubuh nama anak Jibril. Tapi dia tak naklah bubuh nama nampak macam Arab sikit ni. Macam Melayu sangat bunyi dia. Nak bubuh apa? Gabriel. Gabriel. Kalau Ibrahim, dia tak nak Ibrahim. Dia nak apa? Abraham. Adam. Jom makan nasi. Adam. Muka tu nampak macam mamak. Ayah tu makan tu lah, tempoyak tu lah. Panggil nama anak Adam. Tapi boleh lagi lah. Maksudnya nama tu maksud dia elok kan. Maksudnya elok. Saya kadang-kadang orang Melayu ni dia lebih sangat. Tuan-tuan tengok orang Arab. Orang Arab mesti nama dia pendek-pendek je. Muhammad, Hamadah, Mursi, pendek je nama dia. Orang Arab mesti ni dia cukup marah bila nama panjang sangat. Dan dia bila tengok pelajar Malaysia ni, bila ditanya nama kita, Ismakih, nama kamu siapa? Khalid. Tak. Dan murakkab. Itu nama murakkab. Ada lagi tu, ada lagi, bukan Khalid saja. Nama kamu bukan Khalid saja. Mesti ada tambahan lagi tu. Kita pun bagi tahulah nama asal kita, Khalid Muhami bin Abdul Karim. Khalid Muhami. Dan orang Arab ni memang dipelik bila dia tengok nama saya, Muhami. Saya rasa dalam dunia ni tak ada lah orang yang nama Muhami. Saya cari juga dalam Facebook, dalam Google ke, tak jumpa orang nama Muhami. Dan tak tahu apa makna Muhami. Muhamin, Al-Muhami maksudnya peguam. Peguam bela, Muhami. Saya pun tak tahu sebab apa. Saya bagi nama Muhami, tak tahu sebab apa. Dan saya memang tak jadi peguam lah. Walaupun nama itu sendiri adalah doa, saya tak jadi peguam. Dia sepatutnya dekat dengan Muhaimin, kan? Muhaimin antara nama Allah. Ismun min asma'illah, Muhaimin. Tapi jadi Muhami. Sebab tu kena tahu nama, makna tu. Makna tu kena tahu tuan-tuan. Makna kena tahu. Kalau orang tanya Muhammad apa? Muhammad saja. Muhammad saja. Ada juga orang nama Muhammad saja. Dia bubuh Muhammad SAJA saja. Di daftar dekat Jabatan Pendaftaran gitu nama anak dia. Macam-macam. Macam mana boleh terkeluar Pak? Cuma kita rasa berbulu lah tengok 2-3 hari ni, kadang-kadang bila tengok nama yang pelik-pelik ni. Kan? Sekarang ni musim pendaftaran anak di sekolah. Tengok nama-nama anak kita ni pening kepala tengok. Bubuh lah nama alim ulama kita. Tak? Bubuh nama tok-tok guru kita. Bubuh nama para nabi. Para awliya. Ini yang terbaik. Kan? Kalau orang perempuan tu bubuh nama apa? Bubuh nama isteri nabi. Yang pertama anak kita nama Aisyah. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga nak buat apa? Bubuh lah. Ummu Salma. Kan? Yang keempat Raihanah. Kan? Cantik sikit Raihanah. Peliklah sikit nama tu, tapi cantiklah nama dia, Raihanah. Bubuh nama siapa lagi? Salma. Tuan-tuan kenal Salma siapa? Sayyidatina Salma. Sayyidah Salma. Ini antara tukang masak Nabi SAW. Sayyidah Salma ni Nabi cukup suka makan masakan Sayyidah Salma. Nabi suka makan masakan Sayyidatina Salma. Orang Melayu kita dia bubuh nama apa? Siti. Siti elok juga tuan. Siti ni dia asal perkataan daripada bahasa Arab. Siti. Asal dia Sayyidati. Asal perkataan dia Sayyidati. Maknanya apa? Maknanya tuan aku. Sayyid ni tuan. Sayyid tuan. Sayyidati tuan aku. Maknanya kita memuliakan perempuan tersebut. Maknanya perempuan ni berada di tahap yang mulia, kan? Dimuliakan perempuan ni dengan gelaran-gelaran yang macam tu. Orang kita dibubuh nama Siti lah. Sebenarnya Siti ni berasal daripada bahasa Arab. Sebab tu kalau orang Mesir dia sebut Sittah. Sittah ataupun Siti. Sin ta ya Siti. Orang Melayu Siti, dipanggil Siti, kan? Jadi bila kita boleh ihtimal makna, kita ihtimal makna, kan? Maksudnya kita boleh cari lagi makna bagi nama tersebut, kita cari makna. Tapi bila kita tak jumpa, sunat untuk kita ubah nama tersebut, kan? Jadi Sayyidina Ali ni jangan takut tuan-tuan. Bila sebut Sayyidina Ali, ustaz ni Syiah ni. Ni bawa fahaman Syiah ni. Sebut Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Syiah selalu. Kan?
Semua bagi ke Syiah. Tak adil lah gitu. Kan? Ini cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dibaca kepadaku sepotong syair yang dikatakan kepunyaan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu wa alaihi salam. Apa dia syair dia? Ala lan tanalul ilma illa bisittatin. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Dalam riwayat lain sebut akhi lan tanalul ilma illa bisittah. Saunabbiuka, minta maaf, bukan saunabbiuka, saumbika, ya. Saumbika am majmu'iha bi bayani. Saumbika, bukan saunabbiuka. Ala lan tanalul ilma illa bisittatin saumbika am majmu'iha bi bayani. Zaka'un wa hirsun, ya, wa hirsun, wahirdun salah, wahirsun, wastibarun, wa bulghatun, wa irsyadil ustazi, wa tuliz zaman. Ketahuilah bahawa engkau tidak akan mencapai ilmu dan tidak akan sampai kepadanya melainkan dengan 6 perkara. Ya, tuan-tuan, kita tidak akan dapat ilmu, tak berhasil ilmu kita kecuali dengan 6 perkara ni, ya, yang dipesan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Aku akan terangkan kepada engkau. Jumlahnya adalah seperti berikut. Zakaun. Yang pertama, zakaun, kecerdikan. Cerdik ni tuan, dia ada 2 jenis. Cerdik dia ada 2 jenis. Yang pertama, zakat wahbi. Zakat wahbi, bukan wahabi. Zakaun wahbiyun. Maksudnya, cerdik ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah bagi anugerah kepada dia, lahir-lahir dia ni memang dah cerdik dah. Dalam gen genetik dia tu memang dah ada kecerdikan. Kecerdikan tu dah ada tersimpan dalam tubuh badan dia. Mak dia cerdik, ayah dia cerdik, maka anak yang keluar tu pun jadi cerdik juga. Ada yang macam tu, kan? Dia ni kecerdikan ni dah tersimpan di dalam tubuh badan dia. Ada yang dipanggil sebagai zakaun kasbi. Ya? Zakaun kasbi maksudnya kecerdikan yang perlu diusahakan. Dia tak mari macam tu je cerdik tu. Kadang-kadang dia kena usaha. Ada orang macam ni. Maksudnya kena asah. Ya, kena asah dengan pengalaman, kena asah dengan bimbingan guru, kena asah dengan jawul ilmi, suasana ilmu yang betul, yang benar. Kan? Hakikat semua ada akal. Semua kita ada akal. Tapi akal kita ni berbeza-beza tahapnya. Ya? Berbeza tahap dia. Ada orang memang cerdik, lahir-lahir dah cerdik. Tapi ada orang perlu diasah kecerdikan dia. Ya? Tapi tuan-tuan, ulama' kita ni bukan semuanya dilahir dia alim terus. Tak. Ulama' kita bila dilahir bukan semuanya alim. Memang ada ulama' yang jenius. Al-Imam Syafi'i, ya, umur 9 tahun dah hafal Quran. Umur 15 tahun dah boleh hafal Muwatta', boleh mengajar dah. Ini antara ulama' yang jenius. Tapi ada ulama' yang kecerdikan ni kena usaha, kena asah, kena perlu kepada bimbingan gurunya. Antaranya Al-Imam Rabi'. Al-Imam Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Ya? Al-Imam Rabi' ni antara murid Al-Imam Syafi'i. Okay. Al-Imam Rabi' tuan, pernah dalam satu majlis Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i ulang masalah tersebut. Dia sebut satu masalah, Al-Imam Rabi' tak faham. Okay. Al-Imam Rabi' angkat tangan, saya tak faham tuan guru, boleh ulang semula. Imam Syafi'i dia ulang kali kedua. Kali kedua ulang, tak faham lagi. Tanya Imam Rabi', kamu faham tak? Saya tak faham tuan guru. Ulang balik kali ketiga. Ulang balik kali keempat, kali kelima, tak faham-faham juga. Tak faham, akhirnya Imam Rabi' ni dia malu. Kan? Bila dia malu, ya, perlahan dia ke belakang, beransur ke belakang, dan kemudian terus dia keluar daripada majlis Al-Imam Syafi'i. Dia malu dengan diri dia sendiri, dan dia malu dengan orang ramai. Dia bimbang, takut-takut nanti bila dia ulang pertanyaan tu, nanti dia akan mengganggu majlis. Tak? Orang tengok, kata, takkan dia ni tak faham. Kita ni nak belajar cepat-cepat ni. Disebabkan dia seorang, akhirnya kita terpaksa mendengar masalah tersebut berulang-ulang kali. Maka Imam Rabi' ni, dia malu, dia keluar daripada majlis. Kan? Selesai majlis, Imam Syafi'i jalan balik ke rumah dia, tengok-tengok Imam Rabi' ni duduk tepi jalan. Duduk seorang-seorang tepi jalan. Dalam keadaan sedih, muka tengah sedih. Sebab tak faham pelajaran. Kata Imam Syafi'i, kamu tak faham lagi ke masalah tadi? Ya tuan guru, saya tak faham dan saya nak fahamkan juga masalah tersebut. Boleh tak tuan guru ajarkan saya?
Imam Syafi'i tuan-tuan, dia tarik tangan Imam Rabi', dia ajak Imam Rabi' balik ke rumah dia. Jom balik rumah saya akan terangkan balik. Ulang balik tuan-tuan sampai 40 kali ulang masalah yang sama, ya. 40 kali. Tuan-tuan, 40 kali ni seorang guru nak ulang 40 kali ni, kesabaran dia kena tinggi. Bukan jalan-jalan orang. Tak. Dan bila nak ulang 40 kali ni, dia kena gunakan cara yang berbeza. Guna metod yang berbeza. Mana boleh ulang benda yang sama? Kan bila kita ajar anak murid kita, ajar anak kita 1+1 berapa bang? Tak faham, tak boleh jawab. 1+1 2. Ulang balik. Faham tak ni? Tak faham. 1+1 2. Itu bukan faham kan? Itu bukan memahamkan orang. Itu mengulang. Tak? Dia nak fahamkan orang, faham tadi 1+1 2, tak faham. Okey, yang ni berapa? Ini 1. Ini berapa pula ni? Ni 1. Tambah ni berapa? 2. Faham tak faham? Tak faham. Ulang kali ketiga tak faham juga. Akhirnya kita buat apa? Kita doalah, ya Allah, jadikanlah anak aku ni orang yang cerdik. Sebab tu tuan-tuan, ya, memang ada ibu ayah ni terkena serangan jantung disebabkan mengajar anak dia di rumah. Baru dia tahu susahnya nak jadi cikgu ni. Bukan senang. Sampai sakit jantung. Nak jadi cikgu memang kena tinggi kesabaran dia. Jadi Imam Syafi'i tuan, dia ulang 40 kali. Kita tak boleh nak fikir macam mana cara dia, kaedah dia, metod dia, manhaj dia yang digunakan sampai dia boleh ulang 40 kali. Saya bila baca kali pertama, yang pertama kita takjub. Ajib kata yang pertama, kita takjub dengan kesabaran Al-Imam Syafi'i. Tingginya kesabaran itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kaedah yang digunakan sampai dia boleh ulang 40 kali ni? Masya Allah tuan. Mampu ke kita nak ulang satu masalah dengan 40 ungkapan yang berbeza, 40 kaedah yang berbeza? Ini Masya Allah tuan, ya. Ini hebatnya Imam Syafi'i ni. Kan? Bila sebut 40 kali tuan, ni bukan mubalaghah, ya. Ini bukan bila kita macam kata, kawan nak telefon awak 400 kali dah. Padahal 4 kali je. Ya? Sembang macam 400 kali. Tak, ini betul-betul 40 kali. Ya? 40 kali pengulangan. Masya Allah tuan. Dan kata Imam Rabi', rahmat Allah Subhanahu Taala ke atas guruku Al-Imam Syafi'i. Kerana kalaulah tidak kerana beliau, aku tidak menjadi Al-Imam Rabi' yang sekarang. Tuan-tuan kenal siapa Imam Rabi'? Ini min ashabil wujud. Ni antara mujtahid yang besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Rabi' tuan. Walaupun asalnya bati'ul fahmi, dia seorang yang lambat kefahaman dia, tapi disebabkan kesabaran Imam Syafi'i dan disebabkan sohbah dia. Ni sohbah tuan, persahabatan, pendampingan di antara murid dan gurunya, menyebabkan Al-Imam Rabi' berhasil menjadi seorang murid yang paling penting, yang menyebabkan mazhab Syafi'i kita sampai pada kita sekarang kan? Ni walaupun asalnya dia lambat faham. Tak? Imam Nawawi pun yang hebat ni, Imam Nawawi masih tak sampai tahap Al-Imam Rabi', ya? Beliau bukan mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Ramli pun masih tak sampai tahap Al-Imam Rabi'. Ini nak kata hebatnya tuan, ya. Yang kedua, wahirsun. Tadi yang pertama zakaun. Syarat yang pertama, kalau nak berhasil ilmu kita mesti ada kecerdikan. Yang kedua, hirsun, kena ada keinginan yang kuat. Ya. Al-hirsu 'alal ilmi. Bila tak ada keinginan, maka seseorang penuntut ilmu ni dia akan lemah. Ya. Dia tak ada hamasah, himmah dia tak tinggi, maka dia tidak berhasil. Mesti kena tamak dengan ilmu. Dengan ilmu mesti kena tamak. Yang ketiga, wastibarun. Ya, istibar, yakni kesabaran yang sangat tinggi. Ni tuan-tuan, sebab tu dia guna istibar. Dia tak guna wasabrun. Wasabru tak. Sadbara. Sabar. Dia bukan guna perkataan itu. Ditambah lagi huruf sad, huruf ta, dan kemudian istibarun. Huruf ta, ditambah huruf ta dan huruf alif. Kata ulama, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya kalimah ataupun wazan bagi satu kalimah bermaksud bertambahnya makna kalimah tersebut. Ghaliban, ya, kebiasaannya begitu, ghalibnya begitu. Tapi tidak semualah, ya. Ada sebahagian kalimah yang bertambah wazan dia, tapi dia tidak bertambah makna dia. Sebab tu saya sebut tadi ghaliban, kebanyakannya begitu, ya. Wastibarun, kena ada tahap sabar yang tinggi, ya. Yang keempat, bulughah, iaitu apa? Mempunyai kemampuan, ya. Yang keempat, bulughah, maksudnya kewangan yang cukup. Imam Malik tuan, dia pernah jual beranda rumah dia.
Tuan boleh bayang, dia jual beranda dia. Dia pecah balik beranda rumah dia, dia ambil batu bata tu dan kemudian dia jual batu bata tersebut. Untuk tujuan apa tuan? Untuk nak beli kitab. Ya? Untuk nak beli kitab. Ada sebahagian imam, saya terlupa apa nama dia, ya. Dia ni selalu kena marah dengan ibu dia. Sebab apa? Sebab dia selalu ambil barang dalam rumah dan kemudian dia jual. Ada juga, ni ulama ni, alim ni. Dia ambil barang dalam rumah dia, ambil pinggan, ambil mangkuk, ambil macam-macam dan kemudian dia jual. Dan hasil jualan tadi dia akan ambil untuk nak beli kitab. Ni ada juga imam macam ni, ya. Saya lupa dah apa nama dia. Dia curi habis semua barang dalam rumah dia. Tapi dia bukan curi emas. Dia tak curi barang-barang ni, ya, barang-barang kemas ni. Dia ambil pinggan, ambil mangkuk, ambil cawan apa semua, dia jual. Sebab apa? Nak beli kitab. Akhirnya kena marah dengan mak dia, ya. Ni sebab tak boleh nak buat apalah, sebab miskin, ya. Dia keluarga dia miskin, tak boleh nak buat apa. Ni tuan-tuan, nafsu terhadap kitab. Sebab tu ada orang ni dia memang gila kitab, ya. Gila kitab. Memang ada penyakit ni. Kalau tuan-tuan Google cari macam-macam jenis penyakit gila ni, mania ni macam-macam. Dan antara gila dia dipanggil gila buku, ya? Ada juga gila buku ni, gila kitab. Tapi yang ni tak payah makan ubat lah. Ni tak payah makan ubat. Yang ni kena simpan je lah duit tu, simpan elok-elok, kan? Nampak, ya? Sebab tu ada seorang imam tuan, ada seorang imam ni, bila dia baca kitab, bila dia belik kitab, dia akan terlupa semua sekali yang ada dalam dunia ni, termasuk isteri dia. Bila dia baca kitab, isteri dia pun dia lupa, kan? Sampai kan isteri dia kata apa? Dia kata, saya ni tak cemburu lagi kalau isteri saya kahwin 4. Kahwin 4 saya tak jealous. Tapi masalah dia ni beribu isteri dia. Macam mana beribu isteri tu? Beribu-ribu isteri dia. Tu kamu masuk dalam maktabah dia tu, masuk dalam pustakaan dia tu, itulah isteri dia. Semua buku yang beribu-ribu tu, itulah isteri dia. Saya cemburu dengan buku-buku tu. Lagi baik dia kahwin 4 daripada dia kahwin dengan buku tersebut. Ni ada juga tuan, ya? Ada orang macam ni. Antaranya guru kita Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad Mamduh ni tuan, memang dia gila kitab. Kalau dia masuk dalam maktabah, tengah nak cari buku, kan, dia dah tak kenal orang. Dia tak kenal anak murid dia, tak kenal kita. Kita kenal lah dia, tapi dia dah tak kenal lah kita, eh? Dia masuk tengok satu, memang dia tak ingat dah benda-benda yang lain, kan? Antara ulama yang hebat Syekh Ali Jumaah, kalau tuan-tuan kenal, ya, mufti Mesir yang dulu. Syekh Ali Jumaah tuan, disebut bahawa dalam rumah dia ni ada, dalam rumah ni 4 tingkat, dalam satu sya'ah, satu apartmen, 4 tingkat ni penuh dengan kitab, penuh dengan buku. Masya-Allah tuan, ya. Rumah 4 tingkat penuh dengan kitab. Dan disebutkan bahawa tahun tu saja dia sudah menyelesaikan 45,000 judul kitab habis dibacanya. Ini hebat tuan. Judul kitab, bukannya kitab. Maksudnya kalau kitab tu, dia satu kitab dia ada 3 judul ataupun 3 jilid. Maknanya dah berapa kitab dah? Ini 45,000 jilid kitab yang dia baca. Masya-Allah, hebat tuan. Sebab tu Syekh Jumaah tuan, bila kita sembang dia, tengok cara perbualan dia, cara dia menghuraikan satu ilmu, ini seolah-olah ensiklopedia yang bergerak, kan? Sebab tu bila kita baca kitab dia, ya, seakan-akan kita masuk dan mengembara di dalam satu pengembaraan ilmu yang sangat luas. Kenapa? Kerana luasnya bacaan beliau tersebut. Ini Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala. Jadi saya kira sekadar itu tuan, perkongsian kita pada malam ini mudah-mudahan memberikan iktibar dan manfaat kepada kita semua. Mohon ampun, mohon maaf sekiranya mengambil masa tuan. InsyaAllah kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.